Kementerian Kesihatan Malaysia telah memutuskan untuk melanjutkan pemberian dos penggalak ataupun booster dose kepada individu yang telah mendapat dos lengkap vaksin Sinovac sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu, di mana mereka akan diberikan dos penggalak vaksin Comirnaty Pfizer secara heterologis. Langkah nasihat supaya SOP sentiasa dipatuhi, pelitup muka sentiasa dipakai, terutamanya di kawasan sesak dan juga di kawasan dalam working floor. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton live di luar sana, dan selamat datang juga saya ucapkan kepada 3 panelis istimewa yang kita jemput khas pada hari ini untuk menjadikan forum online kita dengan topik COVID-19, dos penggalak serta perkongsian pengalaman bekas pesakit COVID-19. Jadi tanpa membuang masa, saya perkenalkan panelis-panelis jemputan kita pada hari ini. Panelis kita yang pertama, kita ada Dr. Hana Hazrami. Beliau merupakan seorang pakar anestesiologi. Untuk pengetahuan semua, pakar anestesiologi ini adalah pakar BIUS dan pakar ICU. Ya, mereka ni lah frontliner dan mereka lah the last defender. Mereka lah yang bertungkus lumus untuk menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit yang berada di tahap kritikal. Senang cerita, mereka ni lah harapan terakhir lah kalau kita kata. Ya. Dr. Hana juga seorang yang sangat aktif dalam memberikan pendidikan kesihatan melalui Medical Mythbuster Malaysia dan juga melalui platform di media sosial di Facebook dan juga di TikTok. Boleh search Hana Hazrami, nanti akan keluar akaun Dr. Hana, boleh tekan follow untuk informasi-informasi yang sahih dan juga terkini. Alright. Jadi Assalamualaikum Dr. Hana. Terima kasih. Apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Terima kasih kepada UiTM atas jemputan untuk bersama berkongsi pengalaman berkongsi ilmu tentang COVID ni lah Alright. Terima kasih. Okey, sama-sama. Yang keduanya kita ada Puan Sabrina. Beliau merupakan seorang staf di UiTM Puan, betul ya? Betul. Apa khabar Puan? Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Alright. Dan yang ketiganya kita di sini kita ada Puan Siti Raihan. Puan Siti Raihan ni dia ceritanya unik sikit. Dia merupakan seorang bekas pesakit COVID juga, dan waktu kena COVID tu mengandung. Betul ya Puan? Betul lah. Assalamualaikum semua. Selamat datang Puan Siti. Puan Siti Raihan. Terima kasih banyak. Baik. Jadi kalau hari ni kita lihat situasi COVID-19 di negara Malaysia ni, dia sudah semakin pulih. Right? Kalau dulu kita bandingkan, sekarang kes harian mungkin dalam 4 ke 5,000 sehari.
kes kematian pun semakin rendah dalam 40 kan, 50-30 macam itu berbanding zaman kemuncaknya di awal bulan 8 awal bulan 8 tu zaman yang sangat getir di mana kes harian tu dia berbelas ribu bahkan mencecah 20,000. Kes kematian pun beratus-ratus, 300 sehari. Belum lagi kes BID yang meninggal di rumah tak dapat rawatan boleh mencecah 100 orang satu hari yang meninggal di rumah tak dapat rawatan. Tapi kalau kita tengok hari ini kes sudah semakin stabil, semakin pulih, aktiviti sosial dan ekonomi pun semakin dibuka semakin banyak. Jadi soalan pertama saya kepada Dr. Hana, macam mana negara kita berjaya masuk ke fasa yang lebih selamat dan lebih selesa, lebih aman ni? Adakah ia disebabkan pelaksanaan PKP? Adakah disebabkan liputan imunisasi ataupun mungkin melalui natural immunity yang kita perolehi pada zaman getir tu? Dan mungkin Dr. Hana boleh kongsikan juga keadaan di ICU sekarang ni berbanding dengan di zaman getir dulu tu. Dipersilakan Dr. Hana. Suara Dr. Hana? Suara mute. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator Dr. Firdaus dan juga pihak universiti atas jemputan. Okay, sebagaimana kita tahu, kita dah dilanda COVID pandemik ni dah hampir 2 tahun ya. Sejak daripada Januari lah 2020 dan kemudian kes naik dan kemudian dia plateau, dia turun awal tahun ni dia turun lepas tu kita pun kita masa tu kita belum ada vaksin lagi, kita hanya patuh SOP PKP itu strategi yang dibuat oleh negara kita lah dan kita punya liputan vaksinasi kita bermula bulan Mac 2020. Malangnya masa tu dia agak slow, masa kita mula tu agak slow disebabkan kita panggil vaksin hoarding kita punya bekalan supply vaksin tak sampai, lambat sampai ke negara kita disebabkan negara-negara besar dah conquer vaksin-vaksin so bekalan nak sampai kat kita pun lambat dan malangnya pula pada bermula Mei 2021 kita dilanda oleh Delta dah mula masuk varian Delta dah mula masuk. Masa tu dah nampaklah bibit-bibit tu kes dah start mula naik Perlahan-lahan naik lepas tu memang teruklah kita punya vaksin pula, kita punya mega PPV mega yang lajunya bermula Julai Julai tu baru start laju memang kita buat laju. Tapi Delta dah masuk masa tu kita nampak memanglah kes tinggi kes baru 20,000 setiap hari kematian ratus-ratus setiap hari. BID tak payah ceritalah sampai satu tahap hospital ICU kena pilih ICU kena pilih walaupun kita tak nak pilih kita terpaksa pilih. Mula-mula kita pilih yang kita nak selamatkan yang tua, lepas tu tak boleh diselamatkan yang muda tu 50 tahun 60 tahun tu kita panggil tu. Lepas tu tak boleh juga sebabnya ada sampai 20 tahun orang yang 20 tahun pun teruk walaupun tak ada penyakit, yang muda yang sihat dan tak gemuk yang memang sihat pun teruk dilanda. Masa tu kita betul-betul teruklah, masa tu kita teruk. Dan disebabkan kita punya liputan vaksinasi tu laju alhamdulillah by end of Ogos ataupun dah sampai September tu kita nampak kes dah turun perlahan-lahan daripada 20,000 tu dah start 6,000, 7,000. Sekarang ni kes 4,000 lah sehari sebab kita dah start buka border kita dah buka sempadan negeri kita dah buka. Jadi kita nampaklah kita pun expect dah bila kes dah turun sempadan kena buka sebab kehidupan perlu diteruskan orang ekonomi perlu dijana, orang nak makan orang yang sakit-sakit tapi yang hidup ni kena teruskan kehidupan lah. Jadi bila dah buka border kita boleh expect memang kes akan naik, cumanya bila kes naik di saat kita dah bersedia, negara bersedia di mana rakyatnya majoriti dah divaksinkan dan hospital pun tak terbeban, boleh terima. Jadi sekarang ni memang berbeza Kalau dulu kita tengok kita terpaksa pilih pesakit nak masuk ICU sekarang ni kita ambil semua.
kita ambil semua. Yang tua, yang umur 90 tahun yang kena COVID pun kita ambil. Dulu kita tak ambil 90 tahun dulu masa bulan 7, bulan 8 pun kita tak ambil. Kita tak ambil sebab tak cukup. Memang tak cukup. Sekarang kita ambil semua. Yang banyak komorbid yang apa semua kita ambil. Memang berbeza. Kalau kalau dulu yang masuk ICU ramai, sekarang masuk ICU tak ramai. Dan dulu kalau masuk ICU perlukan ventilator sebab Delta variant bukan main yang muda pun kena teruk. Sekarang yang perlu ventilator tak ramai tak ramai, dan yang perlu ventilator pula tak perlu ditelangkupkan macam dulu. Maknanya ventilation setting dia tu, kerosakan paru-paru dia tak seteruk yang orang yang masa ramai-ramai tak vaksin dulu. Memang berbeza. Jadi boleh dikatakan hospital dah boleh tampung walaupun kes naik sebab kita dah buka border, orang dah start keluar kan. Bila dah start keluar tu SOP pun tak semua jaga tak semua jaga, especially bila bersama ahli keluarga dan sahabat-sahabat handai orang tak jaga. Masa kerja mungkin dia jaga, masa keluar dia jaga, tapi bila sama family ada kluster lah. Tapi kita insya-Allah kita boleh tampung kita boleh tampung, dan bukan itu saja, kita dah boleh start ambil kes-kes yang bukan COVID. Kes-kes yang dulu yang nak buat operation, nak buat pembedahan, rawatan yang tertangguh sekian lama, dah hampir 2 tahun tertangguh rawatan, dah kita boleh start balik klinik dah buka, pembedahan dah yang elektif dah buka, kes yang bukan COVID tu kita dah boleh start buat Alhamdulillah memang nampak beza Jadi nak kata adakah disebabkan PKP saja? Tak. Sebab kita memang PKP, kita dah 2 tahun PKP kan. Tapi tak nampak bila masa Delta tak datang kita boleh kata kita boleh tampung dengan PKP. Bila Delta variant baru datang memang PKP saja tak cukup, kita kena ambil vaksin. Bila dah ada vaksin, liputan dah tinggi, dah meningkat, barulah kes boleh dikawal tapi jangan lupa vaksin saja tak cukup, kita kena perlukan pematuhan SOP. Okey, mungkin juga kita PKP penuh dah tak ada, tapi kalau kes naik kita tak tahulah apa langkah yang akan kerajaan buat dengan kita punya public health akan buat, mesti ada mereka dah ada plan kalau kes naik itulah. Jadi kira memang perlu ada liputan vaksinasi imunisasi yang baguslah Dr. Hana sebab dulu kalau kita tengok waktu kemuncak tu PKP-nya memang ramai tak boleh keluar, tapi still kesnya berbelas ribu juga setiap hari. Berbanding hari ni kita dah buka banyak dah, tak adalah sekatan apa, tapi kesnya masih di tahap yang rendah kan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Hana. Jadi seterusnya saya ingin ajukan soalan kepada panelis kita yang kedua, iaitu Puan Sabrina Okey, Puan Sabrina, mungkin Puan Sabrina boleh kongsikan sedikit latar belakang kesihatan. Adakah Puan Sabrina ada apa-apa penyakit ke sebelum kena COVID ni, ada apa-apa penyakit tak? Okey, macam ni Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, pada 26 April tahun ni 2021, kawasan Taman Impian Mas pada masa itu memang penuh memang ada banyak kes. Dan mungkin saya salah seorang daripada pesakit yang mendapat COVID-19 ini daripada kluster Taman Impian Mas. Okey, saya dimasukkan ke hospital pada 26 April. Tu gambar saya masa last day. Saya dimasukkan ke hospital pada 26 April bermula dengan sesak nafas. Oh, dia tak ada demam, tak ada apa, terus sesak nafas ke? Terus sesak nafas. Terus anak saya telefon ambulans. Dan KKM pun datang ambil saya di rumah. Masa tu suami dan anak dah pakai gelang pink. Sebab pagi tu seramai saya rasa 100 lebih orang jugalah Qariah di Surau Al-Jauhar di swab test. So saya dikejarkan ke HSC dan terus ditempatkan di ward kecemasan di tingkat bawah sekali. So apabila dah sampai dekat ward tu, saya terus di swab test, tapi keputusan tak dapat lagi. Keputusan tu
besok baru dapat. So bila besok tu malam tu saya terus dihantar ke ward diraja di tingkat 3 bangunan HSC. Dan besoknya saya mendapat keputusan swab test tu, so confirm lah saya positif lah. Masa tu Puan Sabrina kena pakai bantuan oksigen ke macam mana ke, ada tak? Kena. Kena pakai bantuan oksigen. Masa dekat ward diraja tu tak pakai lagi. Daripada ward diraja tu selama 4 hari di situ, saya dipindahkan ke ward PP3, dan di ward PP3 tu lah saya lama berkampung di ward selama 24 hari. I see. Tapi Puan Sabrina tak ada masuk. Makin turun. Oh, tapi ada oksigen tu ada tak yang kena pakai macam topeng tu atau pakai sekadar dekat hidung ke? Ada yang macam apa tu? Tali tu. Pelapis gajah tu. Dengan yang cucuk dekat hidung. Okey. So pakai tu sajalah, tak ada yang kena pakai apa nama tu, kena ditidurkan. Puan Sabrina tak ada kan? Tak ada, alhamdulillah tak ada. Jadi waktu Puan Sabrina dekat ward tu ada tak kawan-kawan, pesakit-pesakit lain dalam ward tu yang terpaksa dipindahkan ICU ke ataupun yang tiba-tiba meninggal ke, ada tak? Ada. Ada yang meninggal tiba-tiba? Patient sebelah saya tu sama-sama bekerja di Johor Corporation dulu. I see. Kesihatan dia tak mengizinkan, dipindahkan ke ICU, ditidurkan dan selang beberapa hari dia meninggal. Sebelum dia ditidurkan tu kira dia masih okey, masih berbual lagi dengan Puan Sabrina ke? Masih okey lagi tapi dah teruk lah. Dah teruk juga ya. Teruk. Puan Sabrina sebelum ni ada macam, kalau saya boleh tanya, ada sakit kencing manis ke, darah tinggi ke, atau tak ada apa-apa penyakit pun? Saya ada darah tinggi. Ada darah tinggi lah. Tapi masa saya dekat ward, darah tinggi saya okey. Okey, ya. Waktu kena COVID tu masih belum dapat sebarang dos vaksin ya? Belum. Belum lagi. Baik. Habis yang keluarga di rumah macam mana? Mereka pun positif juga ke? Anak saya dengan ibu saya. Betul. Yang gambar tadi ada lebam-lebam dekat tangan itu tangan Puan Sabrina ya? Yang berlubang-lubang tu. Kiri kanan lebam. Ini memang dia cucuk nak cek oksigen ya? Nak cucuk masukkan apa tu? Apa nama dia? Akak pun lupa dah. Kena masuk. Tapi saya tak masuk air tau. Dia masuk apa yang duk tanah. Saya pun lupa dah. Arterial line ke? Agaknya kot. Sebab dia kecil je. Ambil darah nadi Yang besar kan. Yang ini gambar saya masa first day. Dekat ward diraja. Mata saya jadi bengkak. Macam kena sengat lebah. I see. Baik. Jadi ada jugalah kira yang pesakit dalam ward yang dekat PP3 tu yang Puan Sabrina tengok masuk ICU, ada juga yang tak survive, betul ya? Ada. Kawan sebelah saya lah. Kawan sebelah tu. So rasanya memang terkesan lah ya benda tu. Yelah sebab saya yang jaga dia kan. Betul. Betul. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Sabrina atas perkongsiannya tu. Jadi sebelum saya ke panelis yang ketiga iaitu Puan Siti Raihan, saya ingin ajukan soalan yang seterusnya kepada Dr. Hana dulu berkenaan dengan dos penggalak. Alright. Jadi kalau kita tengok tadi macam Dr. Hana cakap, sekarang ni situasi semakin pulih kan, aktiviti ekonomi dengan sosial pun semakin banyak dibenarkan, majlis kahwin dah start ada, majlis rasmi kerajaan semuanya dah berjalan kan. Dan kita pun dah semakin menghampiri apa yang dikatakan sebagai fasa endemik untuk live together with COVID-19. Jadi disebabkan keadaan semakin pulih, semakin okey, senang cerita, kita dah macam move on kan daripada fasa getih tu. Kenapa perlu dos penggalak? Kenapa perlu ada dos penggalak? Dan apakah dos penggalak ni? Dan satu lagi yang saya nak tanya, kalau dulu kerajaan cakap dos penggalak ni kalau kita nak beri, kita beri kepada golongan yang berisiko. Contohnya macam frontliner ataupun golongan yang berpenyakit kan.
Tapi lately kerajaan dia dah tukar dia punya tone ataupun nada. Dia kata siapa yang dapat appointment untuk dos penggalak tu ambil segera sahaja. Kenapa perlu dos penggalak dan kenapa ada different approach pula dalam apa yang disampaikan oleh KKM? Silakan Dr. Hana. Okay, baik Dr. Firdaus ya. Saya faham ya, ramai juga yang tak berapa gembira rakyat ramai yang tak gembira kenapalah lepas second dose, third dose pula dia panggil, ada yang cakap ni dos ketiga, lepas tu ada pula Pfizer cakap mungkin perlu dos keempat. Sebenarnya kita punya kita punya tahap imuniti, COVID immunity selepas vaksinasi memang dah ada kajian menunjukkan dia akan wane dia akan menurun selepas beberapa bulan contohnya kalau kita punya tahap antibody kita hampir 90%, masa baru-baru lepas second dose tu memang tahap 90%, dan selepas dah 4 bulan, 5 bulan tu memang menurun hampir ke 50%, 48%. Memang study menunjukkan macam tu, dia menurun menurun. Dan kita tahu kita punya memang fiziologi tubuh, kita punya antibody selepas 6-7 bulan dia memang akan bertukar lah. Dia akan turun, dia hilang lah. Tapi bukan kata tak ada antibody langsung, kita masih ada antibody, kita panggil lingering antibody yang sikit-sikit tu. Cumanya kalau ada new infection datang, new COVID infection datang, tak boleh nak halang kita mendapat jangkitan. Kita masih boleh dapat jangkitan bila paras antibody kita tu turun, di mana kita panggil tu ia sebagai breakthrough infection. Breakthrough infection. Bila kita punya paras antibody turun. Sebenarnya walaupun kita dapat infection, mungkin tak teruk, mungkin dalam tahap 1, tahap 2, tahap 3, tak perlu masuk ICU pun. Sebabnya tubuh kita masih ada sel memori sel T cell memory, B cell memory masih ada. Cuma untuk mereka janakan antibody tu ambil masa. Contoh kita ada, kalau tentera kita kan, sebelum tu kita ada tentera kapasiti tinggi, lepas tu bila tengok musuh kita tak ada, kita pun cakap lah okey lah kita boleh kurangkan, kita boleh kita suruh tentera kita pergi kat tempat lain ke, ataupun maknanya tentera yang bersedia tu tak ada. Tiba-tiba kita diserang secara mengejut, nak rekrut balik, nak panggil balik yang dari jauh tu bukan senang itulah ibaratnya kalau bila kita bagi booster, booster tu sebenarnya kita nak bila kita bagi tu kita nak paras antibody kita tu naik ke tahap masa mula-mula kita dapat second dose dulu. Itu je, bukan makna kita bagi tu makin kuat sebabnya antibody kita memang turun memang turun selepas beberapa bulan, terutama selepas 6 bulan. Dan ada kajian menunjukkan orang-orang yang ada komorbid ataupun orang-orang yang ada imuniti yang rendah, even selepas 2 dos vaksin, hanya 40% sahaja yang ada imuniti dia, yang develop antibody. Orang yang immunocompromised, katakan orang yang banyak penyakit, ada kencing manis, ada sakit buah pinggang, pesakit kanser, ataupun orang on steroid, orang yang selalu ambil jamu yang ada steroid tu, bila kita bagi 2 dos pun, walaupun baru bagi 2 dos, 40% sahaja yang akan develop antibody. Mereka tak cukup. Untuk mereka kadang-kadang mereka perlu additional dose. Additional dose ni bukan booster, additional dose ni dos tambahan, dos ketiga, baru dia boleh naik. Selalunya kalau orang macam ni, kalau ikut WHO, mereka galakkan ambil seawal sebulan selepas second dose tu. Sebenarnya itu adalah additional dose, not even booster, sebab dia tak sampai lagi tahap antibody yang kita perlukan untuk lawan COVID tu. Jadi sebabnya kita tahu dekat Malaysia ni mungkinlah kita dah masuk fasa endemik tapi bila kita start buka border dan orang luar boleh masuk keluar, sekarang pun orang dah boleh fly out, fly in kan. Ada varian daripada luar boleh masuk Contoh yang kita tengok varian terbaru yang Omicron tu daripada negara, sebab ada negara-negara yang liputan imuniti dia rendah, contoh dari South Africa. Kita tahu South Africa ni dia punya liputan antibody dia memang rendah so dia dah hasilkan varian baru. Kalau dia masuk kat kita dan kita pula masa tu kita dah 6 bulan selepas kita punya last second dose tu, jadi benda tu agak berbahaya lah. Orang kata kalau
kalau dapat tak teruk pun, katakan kita masih ada sakit antibody tu, kita dapat COVID, even COVID yang tahap ringan pun teruk sebenarnya, hanya orang yang pernah kena COVID saja tahu. Yang tak payah masuk ICU pun teruk. Ya? Even yang kategori 1 yang asymptomatic, yang tak ada simptom masa dia kena COVID tu, pun boleh dapat long COVID. Jadi Betul, tak nak betul. benda tu terjadi ya. Itulah sebab satu kita nak protect orang tua, mula-mula government kata kita dulu kan orang-orang berisiko tinggi, contohnya orang yang banyak komorbid, frontliners sebab mereka lebih berisiko. Tapi kenapa government nak juga orang muda-muda ya, student kena, sebab kita tak nak breakthrough infection. Tak berbaloi ya, anak-anak kita, anak-anak muda student kat sekolah dapat COVID. Memang tak berbaloi. Sebabnya dengan delta tu pun diorang boleh dapat teruk diorang boleh dapat long COVID tak boleh belajar bila belajar tak masuk otak asyik biol je kepala kan. Cikgu cakap tak boleh concentrate long COVID tu. Kita tak nak benda tu. COVID walaupun ringan adalah masih teruk lagi. Hanya orang yang melaluinya tahu. Ni kalau masuk ICU lagi tak payah cakap dah kan. Jadi kita nak elakkan breakthrough infection. Mungkin bila dah tak ada bila kadar breakthrough infection tu dah rendah ataupun orang-orang yang dapat ni semua dapat kategori 1 ataupun asymptomatic, tak ramai yang dapat, mungkin masa tu kita tak perlu booster, kita tak tahu masa depan ya. Tapi dengan varian baru Omicron ni dah start ada, kita kenalah bersedia supaya kita tak jadi lagi wave yang dulu. Baik Dr. Hana, terima kasih atas pencerahannya. Jadi sebenarnya dos penggalak ni kita nak pastikan kita punya immune system ni sentiasa dalam keadaan siap siaga. Betul ya doktor? Senang cerita kita Betul, tak mahu kita punya immune system ni lalai lah. Kita tak mahu lalai. Kan? Jadi ada perbezaan lah kiranya orang yang ambil booster dose ni selepas tempoh yang kita tempoh second dose tu dengan orang yang tak ambil booster dose ni memang ada perbezaan daripada dia punya sistem immunity. Betul ya doktor? Kira immunity orang yang booster dose ni dia lebih peka, lebih alert dan lebih bersedia berbanding yang tak ambil booster dose. Yang booster dose ni dia mungkin kenal tapi lambat sikit nak panggil dia punya askar yang tinggal sikit tu. Betul ya doktor? Betul. Baik. Jadi seterusnya saya nak tanya soalan kepada Puan Siti Raihan. Jadi Puan Siti Raihan adalah seorang COVID survivor juga. Dan yang menariknya adalah Puan Siti Raihan waktu didiagnose dengan COVID-19 tu Puan Siti Raihan dalam keadaan yang mengandung. Betul ke Puan Siti? Puan Siti Raihan? Betul. Boleh mungkin Puan Raihan boleh ceritakan sikit macam mana Puan Raihan boleh dapat jangkitan tu dan bayi berapa bulan waktu tu dan apa yang jadi kepada Puan Raihan, apa jadi kepada bayi lepas tu dan keadaan sekarang macam mana? Dipersilakan Puan Raihan. Okey, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali nama saya Siti Raihan binti Abdul Rahman, berumur 38 tahun, ibu kepada 6 orang anak. Dan semasa saya diagnose pada 7 Julai, 7 Julai tu saya sebenarnya badan macam bisa-bisa badan. So saya target saya macam denggi. So saya pergi fikir kempas, dia tak ada pun ambil darah ke ujian darah tak ada, tapi dia terus suruh buat swab test. Saya agak Waktu tu terkejut. memang mengandung lah kan? Saya mengandung 29 minggu. Baik, okey. 29 minggu dan saya terus dia suruh buat swab test, saya redha je lah macam saya tak suka, tak nak lah kalau boleh kan. Lepas tu saya tak expect pun saya positif. Masa tu saya rasa saya kuat, saya negatif lah. Saya rasa macam denggi. So bila dia buat swab test yang first kali yang RTK lepas tu terus positif. Bila positif saya dah terus memang mindset saya dah bertukar, terus maknanya memang saya positif ni. Lepas tu dia terus bawa saya untuk second swab pun positif. PCR lah, yang second PCR. Lepas tu terus nak bawa pergi HSA lah sebabkan saya mengandung. Nak terus bawa ke KK Kempas, tapi masa tu saya minta izin saya balik dulu untuk saya packing apa semualah. So ambulans ambil di rumah lah masa tu. Hari yang sama juga 7 hari bulan 7. Ambulans ambil di rumah dan bawa ke HSA. Dan saya warded di sama juga dengan macam Puan Sabrina, di ward diraja dulu dan kemudian dipindahkan ke ward D, blok D. Ward COVID, blok D lah, ward COVID biasa. Dan saya 2 hari di situ tanpa pakai oksigen apalah.
Saya cuma dia pantau sebab saya mengandung. Itu mindset saya macam tu. Dan saya masa tu mengandung 29 minggu. Jadi saya fikir saya macam pernafasan saya tu agak mengah lah. Perut pun dah besar, so macam mengah. Lepas tu Saya kita fikir mindset cakap sampai ini tak mengah sebab mengandung kan macam gitu. betul. Saya macam mengah tapi mindset saya cakap saya sebab mengandung. Ya. Jadinya saya fikir perut dah besar macam tu. Tapi hari kedua di ward tu makin mengah. Saya cakap putus. Saya cakap je putus suara habis. Cakap sikit putus dan mula batuk lah. Tapi sendi-sendi badan dah makin kurang dah sakitnya. Dia jadi macam pada pernafasan pula dia ganggu. Masa tu saya tak alert langsung berapa peratus saya punya oksigen, apa semua saya langsung tak alert. Dia pakai kat oximeter apa semua saya tak tanya pun nurse. Masa tu memang saya tak expect yang saya teruk. Saya I tak see. sangka hari kedua tu. Saya cakap dengan husband, Baba saya punya suara ni macam mengah. Lepas tu husband cakap cuba Dr. Rawan nanti cakap. Saya pun kuatkan kata, ikut husband katalah, kita bagi tahu je doktor. Sebab selama ni saya tak bagi tahu sebab saya kata tu macam tu normal. Sebab saya mengandung. Jadi bila Dr. Rawan tu saya bagi tahulah yang saya cakap makin teruk, makin putus-putus, mengah. So doktor noted lah kat situ dan dia pantau. Tak lama lepas tu, hari kedua tu juga, pakar ICU datang. Bila pakar ICU datang tu yang membuatkan saya lagi seram. Saya tak pernah I nampak see. doktor ICU dalam Macam keadaan Dr. Hana lah, Dr. ICU. ya, saya tak pernah nampak dalam keadaan doktor yang pakai dengan pakaian yang macam tu. Saya tak pernah. Jadi benda tu jadi ketakutan untuk saya. Pertama sekali dia jumpa dia bagi penerangan lah. Yang apa akan jadi selepas ni apa prosedur dia. Saya terus macam benda tu sekelip mata sebab I see. saya tak fikir benda ni seteruk itu. Sebab hari yang sama tu juga doktor tu pakar tu datang dan hari yang sama tu juga katil sampai untuk tolak pergi ICU. So saya jadi lagi macam saya redha. Saya Tak terus bersedia waktu tu saya mentally. betul-betul tak bersedia. Tapi semasa dia nak tolak saya tu saya dah serah pada Allah dah semua. Masa nak tolak tu saya dah serah pada Allah. Saya cakap memang tawakal lah, memang saya redha. Saya dah minta doa masa tu sahabat-sahabat di pejabat semua, sahabat pejabat kira rumah semua yang mengenali saya. Alhamdulillah dikelilingi dengan orang yang baik-baik, semua buatkan doa, baca Yasin. Semua buatkan pada masa tu saya belum lagi dimasuk ICU. Tapi semua tak berhenti mendoakan, buat live bacaan Yasin dan sebagainya. Lepas tu bila katil ditolak ke ICU dan saya bersedialah masa tu. Dah di ICU, doktor buatkan call untuk husband lah. So masa tu saya selai sepinggang lah, tak ada barang, memang tak boleh dibawa masuk kan. Walaupun handphone. So handphone pun saya tak ada pegang. So doktor buatkan video call apa semua dan nak kata apa, sebelum kita ditidurkan di intubate. Jadi saya nak kata mengucap tu dah berapa kali kita cakap dah, memang kita tawakal lah memang. Lepas tu kita pun cakap dengan husband dan husband bagi feedback satu kata-kata yang sangat saya rasa memberi kesan sepanjang saya ditidurkan. Sebab husband cakap, Mama yang lain semua okey, dia cakap. Hari kedua tu maksudnya lah, hari kedua. Dia kata semua ahli keluarga okey. Mama, semua tunggu Mama je, dia cakap. So saya pegang tu selama saya di ICU. Jadi saya betul-betul saya ingat saya seorang je yang diorang tunggu. Rupanya memang betul-betul diorang tunggu saya bangun rupanya. Saya tak sangka, rupanya husband saya tu dia cakap macam itu untuk bagi saya kekuatan. Sedangkan walaupun sebenarnya yang kat rumah tu 10 orang lagi ahli keluarga saya positif. Anak-anak semua positif ke? Positif. Seorang tak positif lah, seorang negatif. Tapi ahli keluarga yang lain, mak, ayah, adik-beradik apa semua, 10 orang termasuk saya 11 lah. 11 orang yang positif. Tapi saya tak tahu. Yang saya tahu hanya saya seorang saja. Saya memang inilah dirahsiakan lah untuk saya. Jadi saya supaya dapat rehat, tak fikir semua tu. So saya pun benda tu mindset. So saya set dalam tu sampai saya ditidurkan. Tu yang membuat saya rasa lebih kuat lah. Saya rasa saya seorang je, saya perlu kuat. Saya perlu kuat. Sebab orang semua tunggu saya rasa. Saya paling takut mak dengan ayah saya. Sebab dia orang berumur dan golongan berisiko lah. Rupanya mak ayah saya. Ayah masuk ke hospital juga. Betul. Dia orang pun kat hospital.
Total saya di berapa hari saya di ward ICU lebih kurang 2 minggu. 2 minggu. Saya di hospital HSC lah, termasuk dengan ICU semua 26 hari. 26 hari. Macam mana dengan bayi dalam kandungan waktu tu Puan Siti? Okey, saya masuk ICU tu saya di intubate 2 kali. Untuk 2 first kali ya. Maksudnya dah tidur, bangun, tidur balik. Ditidurkan balik. First intubate tu pada first intubate tu saya ditidurkan dan saya rasa dalam 5-6 hari macam tu saya ditidurkan dan hari seterusnya tu saya bangun dalam 4 hari tak silap saya. 4 hari saya 4 sedar. hari. Lepas saya sedar sorry. Lepas saya sedar keadaan semakin tak okey sebab baby semakin macam menggelodak. Perut saya baby tu makin dah tak selesa dalam tu. Lepas tu dia jadi bleeding dan lama-lama pernafasan saya semua makin weak, keadaan saya pun makin weak sebab nak survivekan 2 nyawa tu. Doktor Betul. terpaksa intubate lagi sekali katanya. So intubate untuk second intubate tu lah nak terus emergency Caesar anak saya pada Baik. 18 hari. So dia dah bagi tahu penarahan, kita intubate, kita nak keluarkan bayi segera ya. Betul, dia cakap macam gitu. Doktor datang lagi sekali untuk cakap tu, saya lagi sekali saya redha pasrah, saya serah pada Allah, memang dah tawakal. Yang ini kali-kali ni yang benar-benar saya tawakal. Kali Ya. yang saya tidur, saya dah bangun, saya memang bersyukur alhamdulillah lah. Hmm. Pengalaman ditidurkan yang 6 hari tu memang tak tercerita pun. Hmm. Sambung lagi ditidurkan untuk Betul. baby. Saya memang tawakal. Tapi alhamdulillah selepas Caesar 2 hari selepas tu saya bangun. Dan bila saya bangun tu saya perasan yang patient lain masih tak sedar lah. Kat situ memang saya seorang je sedar. Dan keadaan masa saya bangun, nurse semua dah keliling saya, doktor semua dah keliling saya. Cik. So dia orang cakap, kuatnya akak ni, dia cakap. Kuatnya patient ni, dia kata. Patient ni nak bangun, dia cakap. Masa Okay. tu saya macam berlawan dengan diri saya. Saya macam bunyi burung, bunyi apa, segala bunyi itu saya keluar sebab saya nak menahankan air liur. Itu mungkin perasaan saya lah, saya tak tahu dari segi hospital tu punya macam mana kan. Tapi perasaan saya masa tu, saya macam berlawan dengan air liur saya berlawan untuk saya survive, saya hidup. Saya rasa bunyi yang kuat. Tapi masa tu doktor dengan nurse pun macam saya dengar lah dia orang cakap, passion ni kuat. So benda tu lagi menguatkan saya lah. Cuma saya tak tahu anak saya apa. Saya tak ada kekuatan untuk nak tanya pun. Saya dah bersalin, anak saya lelaki ke perempuan ke, saya tak ada nak tanya. Sebab semasa tu saya dengan diri saya. Baik. So lepas dah 2 hari bangun tu, dah kira 4 hari lah ada doktor datang tanya, Siti Raihan, awak okey? Awak nak tahu anak awak apa? So barulah saya angguk. Masa tu masih tak ada suara. Saya tak ada bercakap semua, tak ada suara lagi. So saya angguk lah nak tahu. Sebab dalam mimpi saya, anak saya yang lahir ni ialah perempuan. Jadi saya excited nak bangun. Hakikatnya saya melahirkan anak lelaki. Oh. Okay. Bayi lelaki yang saya lahirkan ni. Saya scan pun lelaki. Tapi bila dalam tidur tu, dalam masa tidur tu didatangkan mimpi anak saya tu perempuan. Lepas tu ada satu nurse lagi datang, dia cakap anak saya kembar, lelaki dan perempuan. Pula itu dalam mimpi ke betul? Dalam mimpi. Dalam mimpi. Jadinya saya benda tu saya anggap itu cara Allah bagi kita Nak kuat kekuatan untuk kekuatan. Baik. Nak bangun. Itu kekuatannya lah. Jadi saya excited nak bangun. Saya tak kira bunyi apa pun yang keluar dari saya masa tu. Saya nak bangun juga. Saya nak tengok anak saya. Tapi lepas bangun saya tak mampu pun nak tanya dia orang anak saya apa. Saya tak tanya pun. Lepas tu baru dia orang jumpa, bagi tahu keadaan, bagi tahu macam mana semualah. Jadi keadaan anak macam mana? Anaknya alhamdulillah survive lah kan? Sihat. Alhamdulillah anak sihat 7 bulan semasa dilahirkan. Dia ngam-ngam 30 minggu dia Caesar tu. 7 bulan dan sihat dan beratnya 1.65. Alhamdulillah. Semasa tu pun saya tak tahu berat dia berapa. Even husband pun tak tahu. Saya tanya husband pun tak tahu. Doktor pun tak berapa tahu. Jadi tak apa. Saya anggap semua tu saya serah je pada Allah memang. Nanti saya jumpalah. Nanti saya dapatlah tahu semua tu. Yang penting saya nak sihat je. Saya nak sihat. Saya dah bangun dah banyak bersyukur dah. Jadi kira puan bila puan discharge dulu ke anaknya discharge dulu? Saya dulu. Saya lepas ICU dipindah ke ward COVID biasa dulu.
Lepas tu saya discharge lah. Lepas tu dalam anak saya dekat hospital lebih kurang 52 hari. I see. Saya ulang alik lah tengok dia dekat hospital. Baik. Okey. Terima kasih Puan Raihan di atas perkongsian yang disampaikan tadi. Macam ni kita teringat kepada kisah arwah Siti Sarah lah. Dia lebih kurang kan ceritanya. Cumanya arwah Siti Betul lah. Sarahnya tak survive lah. Saya Anak dia yang discharge survive. je. Saya discharge je, betul-betul arwah Sarah punya Oh, arwah Sarah masuk berita hospital. ni. Jadi saya follow dia punya perkembangan tu sebab saya dah rasa. Saya kat rumah, hari pertama kat rumah, saya mengikuti perkembangan arwah Sarah. Siti Memang Sarah. saya terus. Mungkin Dr. Hana boleh kongsikan pengalaman kalau dulu waktu zaman getih dulu ya doktor, kalau perempuan mengandung COVID-19 dia macam almost a death sentence almost macam kita terus takut kan perempuan yang mengandung ni terutama yang nasarat ni kalau kena COVID dia punya nasib tu kita tak tahu kan, mungkin nasib buruk. Jadi kalau bandingkan zaman yang waktu getih tu dengan zaman sekarang ni Dr. Hana, banyak ada lagi tak jumpa kes-kes mengandung yang kena COVID dan yang bernasib tak baik macam arwah Siti Sarah tu doktor? Memang beza banyak lah ya. Sebab masa COVID tengah naik dulu, tak ramai wanita mengandung sempat dapatkan dia punya vaksin. Sebab kesian sebenarnya wanita mengandung masa tu paling kesian. Sebabnya mula-mula WHO kata dia tak recommend lagi bagi vaksin kan. Macam tu. Lepas tu bila bagi vaksin dia kata Pfizer saja ataupun yang ada comorbid saja. Lama maknanya kan diorang tu delay lama untuk dapat dia punya first dose tu pun. So lepas tu baru dah lama tu baru cakap Sinovac pun boleh, mana-mana vaksin pun boleh kan. Jadi benda tu dah bertangguh banyak sebab bila kita dah dapat appointment, orang yang mengandung dapat appointment dia temujanji tu, tapi dia, doktor kata tak boleh kalau kecuali nak ambil risiko sendiri. Ada pula kan dekat PTV ada yang tak nak bagi tak nak beri vaksin kan, dia kata sebab diorang tak dapat black and white lagi ya. Jadi kesianlah masa tu memang kalau ibu-ibu yang mengandung dan dapat pula COVID, memang kesian sebabnya kalau mereka dapat COVID dan teruk 6 kali ganda 6 ke 9 kali ganda risiko kematian berbanding dengan ibu yang tak kena COVID masa tu memang teruklah bila sebab dia bawa 2 nyawa kan, oksigen kan rendah. Oksigen yang rendah orang kena COVID ni, paru-paru yang teruk tu, untuk ibu saja pun tak cukup. Ni kan pula nak share dengan baby nak share dengan baby lagi. Ada banyak kes yang bila baby bila dalam rahim tu dia makin membesar, dia punya keperluan oksigen dia bertambah. Tapi ibunya struggle dengan oksigen untuk dia sendiri pun ibu tu struggle Jadi ada ibu yang kena terlangkup, ada ibu yang kena seizure sebab nak keluarkan baby, sebab nak reliefkan dia punya oksigen demand tu nak kurangkan, dan ada juga lepas seizure pun kena terlangkup balik. Bayangkan dengan seizure yang baru operation yang baru buat tu kan, kesianlah. Sekarang ni alhamdulillah walaupun masih ada ibu yang kena COVID, ibu mengandung yang kena COVID, walaupun ada tapi majoriti mereka dah divaksinkan dan mereka tak kena yang teruk. Kebanyakannya monitor dekat CAC saja dekat pusat kuarantin saja, mereka tak perlu masuk hospital pun. Kalau yang perlu masuk hospital pun sangat-sangat kurang yang kena masuk ICU. Sangat-sangat kurang tak teruk macam dulu, dan benda tu melegakanlah untuk kami sebab benda tu seksa tengok ibu dengan perut dengan rahim yang sarat kena terlangkupkan, kena seizure terlangkupkan balik benda tu kesian tengok kita pun tak tergamak Firdaus ni. Okey, kita akan keluarkan soalan. Ya. Ya. Itu Firdaus hilang dari radar sekejap. Okey.
Okey, ada soalan daripada penonton kita. Ada kemungkinan tak saf solat Jumaat di masjid dirapatkan semula oleh KKM dalam masa terdekat? Apa pandangan doktor? Dalam pandangan ni kami tak ada, saya tak boleh nak komen lah sebabnya guideline tentang solat jemaah ikut SOP ni dia bukan Okey, KKM dulu, saja yang kena decide dengan pejabat agama mesyuarat semua sebabnya bila mufti ataupun orang agama nak decide, dia kena tengok dengan pandangan jauh dengan pandangan jauh. But kalau katakan kes semakin kurang dan ramai orang ambil booster, makna kita punya breakthrough case kita semakin menurun. Sekarang ni 4,000 sehari kan. Kalau boleh turun lagi dan nampak trend penurunan tu, insya-Allah tak ada masalah boleh. Tapi saya tak boleh komen lah sebab dia bukan atas KKM benda ni. KKM boleh bagi input sahaja tapi pejabat agama yang decide Okey, baik. Ada soalan daripada pendengar lain. Daripada Puan Fahana, macam mana dengan side effect dos penggalak ini? Adakah teruk ataupun tidak? Tentang side effect dos penggalak okey. Dos penggalak ni dia punya side effect sama macam side effect vaksin juga Cumanya ada yang report lebih teruk dari biasa dan dia understandable dia lebih teruk dari biasa sebab bila kita bagi dos penggalak tu masih ada saki-baki antibody berkeliaran dalam kita punya sistem tubuh. Jadi dia nampak dos penggalak ni sebagai makna new infection, jadi dia punya respon tu memang berlebihan lah, memang agak dari berbanding dengan dos pertama, dos kedua dulu memang ada orang report dia punya sakit dekat tempat injection tu lagi kuat ada yang demam on and off seminggu terutamanya yang selalu yang cakap ni mereka yang terima dos Sinovac sebelum tu sebab Sinovac sebelum tu kebanyakannya majoriti yang terima Sinovac side effect dia sangat ringan kadang-kadang ada yang tak ada side effect langsung sampai pun cakap aku ni terima vaksin ke tak kosong ke vaksin, tapi sebenarnya memang dia dah terima vaksin cuma side effect dia tak ada ataupun hampir tiada ataupun tak sangat kurang lah. Bila dia dapat dos booster daripada Pfizer, dia terkejut macam ni lah rupanya terima vaksin baru dia tahu terima vaksin tu macam tu. Tapi orang yang dah pernah ambil AZ, yang pernah dapat Pfizer sebelum tu, kami dah tak heran sebab kami dah lalui side effect tu masa dos kedua lagi kami dah dapat side effect yang sama tapi memang macam tu. Dia menunjukkan badan kita ada saki-baki antibody yang lama dan dia berespon dia akan naik dia berkali ganda. Kalau tengok report sebelum dapat booster dengan selepas dapat booster, dia akan naik paras antibody itu 25 kali ganda untuk orang normal 25 kali ganda naik. So memanglah kita akan rasa dia punya efek tu badan dah bersedia macam tu lah tapi jangan risau, paling lama pun seminggu, selalunya 2-3 hari saja paling lama pun seminggu dan anda boleh report dekat anda punya dekat klinik berdekatan ataupun dekat yang side effect vaksin tu asalkan dia tak berlebihan, tak ada masalah itu memang common Baik, Dr. Hana, saya ada soalan lah berkenaan dengan dos penggalak ni juga. Ramai yang tertanya-tanya, sebenarnya dos penggalak ni dia menggunakan adakah ianya ubat yang berbeza berbanding dengan dos 1 dengan dos 2 tu ataupun dia adalah ubat yang sama sahaja cuma menggunakan dos yang berbeza. Itu soalan nombor 1. Dan yang keduanya orang tertanya-tanya, kalau dahulu dos pertama dan dos yang kedua dia mestilah menggunakan vaksin yang sama. Kalau Pfizer dia mesti nak dengan Pfizer saja. Kalau AZ dengan AZ saja, kalau Sinovac dengan Sinovac saja. Tapi untuk dos penggalak ni orang jadi bingung sikit. Kenapa yang ni boleh campur pula, Pfizer dia kahwin dengan Sinovac lah, yang ni dengan yang tu lah, boleh campur-campur. Kenapa dulu tak buat macam gitu saja kan, senang kan supaya orang dapat laju.
Jadi itu soalannya, kenapa sekarang perlu sama, sekarang yang dulu perlu sama, sekarang ni perlu berbeza, dan adakah ubatnya yang kita cucuk untuk dos penggalak ni ubat yang sama ataupun ubatnya ubat yang berbeza? Silakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Firdaus. Sebenarnya booster dose ni adalah vaksin yang sama kita beri waktu vaksinasi yang awal dulu complete vaccination tu, dos pertama, dos kedua, dia adalah ubat yang sama, vaksin yang sama, dos yang sama, kecuali kalau kita guna Moderna. Malaysia tak guna Moderna lagi, kita tak masuk lagi Moderna kan. Kalau Moderna kita bagi half of the initial dose tu. Itu saja. Maknanya kalau dulu kita dapat Pfizer 0.3 mil, booster pun 0.3 mil lah Pfizer juga kita dapat Dan maknanya vaksin yang sama. Serupa juga macam baby kita kan, kita bagi 5 serangkai tu kan. Dos pertama, dos kedua, dos ketiga. Tiga serangkai yang tu. Vaksin yang sama. Dan Vaksin dos yang sama. sahaja. Baik. Vaksin sama, dos sama. Berkenaan jenama vaksin tu. Kenapa dulu tak boleh campur, sekarang boleh campur. Sebenarnya dulu dos pertama, dos kedua tu adalah kita panggil complete vaccination bila 2 dos. Memang kita tak boleh campur. Sebabnya kalau you pakai first dose lain, second dose lain, you tak incomplete lagi vaccination you. Tak complete lagi. Complete vaccination maknanya kalau kalau dapat Pfizer first dose, second dose tu baru cukup 90% dia punya pulse antibody. Kalau you ambil yang first dose je baru 40%. Second dose baru 50%, baru kita kata complete antibody. Tapi untuk booster dose kalau Pfizer kita galakkan ambil Pfizer, ataupun kalau dia nak dia boleh tukar AstraZeneca, itu tak masalah. Cuma masalah dengan Sinovac ni. Sinovac ni yang kita kena tukar sebab kita tengok kalau kita tengok data kat Malaysia ataupun data worldwide data Malaysia yang kita tengok terbaru ni, kita tengok antara tiga vaksin yang ada kat Malaysia ni, AZ, Pfizer dengan Sinovac. Sinovac paling rendah sekali efikasi dia. Efikasi tu maknanya dia punya perlindungannya antara terendah. Kalau kita tengok data daripada yang terbaru yang dari KKM keluarkan, dia kata kematian orang yang terima vaksin dengan orang tak terima vaksin. Orang yang terima vaksin AZ hanya 2 kematian dalam 100,000 yang terima vaksin. Sangat rendah. Pfizer pula dia kata, saya pun dah lupa dah. Untuk Pfizer pula 6 kematian akibat COVID dalam 100,000 yang terima vaksin COVID. Masih bagus. Tapi untuk Sinovac 17 kematian bila dia dah complete Sinovac dan dia dapat 17 kematian dalam 100,000 yang terima vaksin tu. Maknanya antara tiga ni dia paling rendah sekali lah dia punya keberkesanan dia. Tapi masih berkesan berbanding kalau tak vaksin langsung, sebab orang tak vaksin langsung bila dia dah kena COVID kematian dia 150. 150 dalam 100,000. Itu data KKM daripada yang kita ada yang data. Hampir 100 kali ganda doktor. Ya, lebih 100 kali ganda. Kalau tak ambil terus. Jadi, kalau kita dah complete vaccination Sinovac, tak begitu efektif, kenapa nak booster dengan Sinovac juga? Dah tahu benda tu tak berapa bagus. Kenapa nak ambil benda yang sama juga yang tak berapa bagus? Nanti dia akan naiknya masa tu juga. Maksimum dia macam tu juga. Dia tak akan naik lebih tinggi daripada lepas complete second dose tu. Jadi tukar. That's why kerajaan kata ambil Pfizer ataupun AstraZeneca sebagai Pfizer. Supaya kita boleh boost dia sama macam orang terima Pfizer. Itu sahaja. Sebab tu kerajaan kata kalau nak juga Sinovac, boleh tapi bayar sendiri. Maknanya kerajaan dah tak ambil dah, tak beli dah Sinovac baru sebab kita tengok data tu memang tak memberangsangkan. Membazir je. Kalau nak boleh tapi kita kena belilah. Maknanya kerajaan is not from the ni, kerajaan dah stop beli dah. Itulah sebenarnya pasal vaksin immunity ni. Baik, terima kasih Dr. Hana. Jadi saya ingin tanyakan soalan seterusnya kepada Puan Sabrina. Ya Puan Sabrina? Ya. Boleh ya Puan Sabrina? Last kali waktu berbanding kena COVID dengan sekarang ni Puan Sabrina, masih ada tak gejala? Adakah Puan dah sembuh sepenuhnya atau masih lagi ada kalau ada setengah orang tu dia berbulan-bulan hilang bau, hilang bau, dan ada orang tu dia rasa mengah, buat kerja je rasa macam tak lepas nafas,
Puan Sabrina ada mengalami gejala tu ke? Apa ataupun yang kita kenali sebagai long COVID ni? Mungkin Puan Ah, boleh kongsikan? Okey, masih ada. Cuma kalau naik tangga akan rasa penat. I see. Masa lepas daripada hospital tu, saya banyak kena follow up di HSA. Dekat 5-6 kali jugalah. Tapi sekarang ni dah beransur pulih lah. Dah Cuma rasa semakin naik tangga baik ya. saja. Mm-mm. Ada makan apa-apa ubatan ke untuk rasa mengah semua tu ataupun doktor kata pantau saja? Makan apa tu? Habatus sauda. Makan apa tu saudar lah. Tapi tak ada makan ubat-ubatan pada hospital, tak ada ya? Tak ada. Tak ada, okey. Baik. Macam mana pula dengan Puan Siti Raihan? Selepas discharge ni intubated 2 kali kan? Kira lagi kritikal tu. Ada apa-apa perbezaan tak kehidupan selepas COVID tu dengan sebelum COVID? Okey, ni prolong COVID lah. Efek dia sampai ke hari Betul, ni long COVID. untuk saya ni efek dia nafas tu, dada tu rasa sempit nak bernafas. Sesekali dia macam stuck, tapi saya anggap tu memang efek dia. So saya memang struggle jugalah setiap kali macam dia stuck tu. Dia macam sempit sangat dada tu. Okey, lepas tu masa saya 2 kali dapat bau hidung saya ni bau elektrik. Bau elektrik? Saya tak tahu nak describe, tapi bau tu saya ke mana saja saya ingatkan lepas discharge saya bau motor, enjin asap macam tu. Oh, betul. Macam tu. Rupanya sampai ke rumah, sampai ke bilik, sampai ke dapur, bau tu masih ada. Jadi lama-lama saya rasa benda ni ada agaknya efeknya lah agaknya. Jadi cousin saya pula kebetulan dia dapat efek yang sama. Jadi saya anggap memang ni betul lah efeknya. Saya bau motor tu, bau asap, bau elektrik, bau macam tak selesa sangat. Tapi ni dah beransur, alhamdulillah, bau yang tu dah beransur, efek yang tu. Cuma kaki, tapak kaki, tumit sangat sakit sampai ke hari ni. Saya duduk sekejap, saya bangun, sendi-sendi kaki ni semua sakit. Dia starting untuk saya nak berjalan, dia akan macam orang tua sikit lah. Dia memang sakit. Dia agak memalukan, tapi itulah kena hadap jugalah. Dia starting je dia sakit. Nanti dah jalan dah berapa tapak berapa langkah, dia dah akan okey balik. Lepas tu kalau Sebelum kita ni memang tak ada langsung lah gejala ni? tak ada, memang tak, sebelum ni memang tak ada masalah tu lah. Tak ada apa-apa. Lepas tu satu lagi efeknya rambut saya semakin gugur yang keterlaluan. Gugur yang banyak sangat lah rambut tu. Baik, itu antara long COVID yang biasa kita dengar lah. Ya? Terima kasih di atas perkongsiannya Puan Raihan dengan Puan Sabrina. Saya ada soalan seterusnya untuk Dr. Hana. Macam kita sebut tadi, dos penggalak ni kita beri selepas 6 bulan kan kebiasaannya, lepas second dose tu. Dan antibody tu dia akan semakin lama dia semakin leka kan. Makin leka kalau tak kena jangkitan, dia semakin kurang. Dia kita panggil weaning down. Adakah bermaksudnya setiap bulan tu kita kena train balik antibody kita dengan memberikan vaksin? Maksudnya lepas ni mungkin setahun kita kena cucuk 2 kali sampai bila-bila ke? Dan kalau betul kita perlu cucuk macam gitu, maksudnya setiap 6 bulan cucuk, setiap 6 bulan cucuk, adakah ia akan mendatangkan kesan jangka masa panjang untuk tubuh badan kita ataupun sebenarnya tak ada apa, cucuk saja? Macam mana doktor? Terima kasih Dr. Firdaus. Saya pun tak ada jawapan ya, adakah kita perlukan booster seumur hidup ke macam mana. Tapi sebenarnya dia tengoklah kita punya data epidemiologi sesebuah negara tu kalau katakan sebab WHO cakap kemungkinannya virus ni kita akan hidup bersama virus ni selama-lamanya. Berapa lama kita tak tahu. Cuma adakah virus ni akan semakin kuat atau semakin lemah? Sebab dia mengalami mutasi ya. Tak semestinya semua mutasi makin kuat, ada juga mutasi semakin lama makin lemah. Kita tak pasti. Jika dia tak mendatangkan masalah, makna breakthrough infection kita kurang, tak ada lagi surge of new cases, tak ada kenaikan kes mendadak, dan tak ada lagi varian baru yang boleh mendatangkan masalah pada kita, kemungkinan kita tak perlu Kemungkinan besar kita tak perlu. Tapi kalau kita tengok trend sekarang ni,
Delta dah hilang je, ada je. Betul Omicron datang daripada South Africa. Sebab kita kena ingat kita negara kita berjiran Negara kita berjiran dan tak semua negara kaya dan mampu beri vaksin untuk semua rakyat dia. Dan kita tahu negara dengan kadar vaksinasi rendah prone menghasilkan varian. Varian yang variant of concern lah, varian yang berbahaya. Kita tengok, sebab tu kita tengok varian ni dia tak datang daripada Israel ke, Singapura ke. Betul. Kita tak nampak. Boleh putih. Ya, sebab tu datang dari South Africa. Sebab kita tengok South Africa, dia punya kadar vaksinasi dia rasanya yang complete 2 dos tak sampai 20% pun. Tak sampai 20% doktor. Mungkinlah dalam Rendahnya. 20% sebab dia kata yang dia cuma dia peratus dia sekarang ni dah 48 dos untuk setiap 48 dos setiap 48 dos bagi setiap 100 penduduk. Dos tau, maknanya kalau dapat 1 dos baru 48, makna 48% lah. Yang second yang cukup 2 dos tak tahu lagi berapa, mestilah lebih rendah kan. Kita nampak macam tu. Selagi kita jiran kita ni tak tampung sama-sama, selagi negara-negara besar ni conquer vaksin supply dan tak sama, tak tahu nak share kan, kita akan dapat masalah ni lah. Betul. Jadi kalau semua negara serentak buat dan amal SOP betul-betul, insyaAllah boleh. Jadi kita Lebih tengok cepat UK ni untuk memang kita kes dia keluar. rendah, tapi kes dia hari tu dah rendah kan. Tapi sebab dia tak amal SOP, walaupun vaksinasi tinggi, orang tak pakai mask dah, naik balik. Betul. Ya, jadi kita kena sepakat sebenarnya. Baru kita boleh turunkan dan bila dah turun semua dah tak ada dan kemungkinan kita tak perlulah lagi booster. Tapi kalau tengokkan CEO Pfizer kata kemungkinan perlu dos keempat sebab dah ada Omicron ni kan. Betul. Jadi Dr. Hana, katakanlah dalam masa 5 tahun, 6 tahun ni kita disarankan untuk ambil booster setiap 6 bulan. Adakah benda tu satu benda yang berbahaya ataupun benda tu sebenarnya bagus? Sebab orang takut kan asyik cocok je. Dia orang ni kalau macam makan produk-produk yang tak betul dia tak kisah makan setiap hari kan. Tapi kalau cucuk kepada doktor ni dia punya was-was tu tinggi. Tak apa ke ni cucuk? Ini orang kata Pfizer nak buat untung lah apalah. Dia keluarlah benda-benda macam itu. Jadi Dr. Hana punya pendapat macam mana? Kalau kita cucuk setiap 6 bulan, katakan dalam masa 5 tahun ni, adakah ia akan mendatangkan mudarat kepada badan kita? Okey sebenarnya kalau tengokkan baby kita pun cucuk setiap berapa 2 bulan sekali dia cucuk. Betul. Sampai dia punya umur dia tu dah virus tu tak berbahaya untuk umur yang semacam tu. Dia orang pun terima booster, dia orang terima lagi berapa 2 bulan, sebulan sekali, 3 bulan sekali dia orang terima booster sampai bersekolah kan. Tak ada masalah pun. Sebenarnya kalau ikutkan kita punya staf perubatan macam saya, kami setiap tahun ambil flu jab. Setiap tahun ambil flu jab dan every few years kalau hepatitis punya jab booster. Kalau orang yang hepatitis antibody dia start turun kan, kena ambil Jadi benda tu tak mendatangkan masalah pada kami, malah kami rasa a bit secure. Sebabnya kami ni terdedah kepada penyakit macam-macam kan. Kalau kita orang pun tak boleh nak jaga kesihatan sendiri, macam nak jaga orang lain. Itu pada kami lah. Tak ada masalah. Sebab kita punya antibody tu memang lepas 6-7 bulan dia akan turun. Itu memang fiziologi manusia. Dia akan menurun. Kalau kes tak banyak, kita adalah sakit baki tu cukup. Kalau kes tak tinggi. Kes tak banyak, kita tak perlu booster pun. Tapi kalau kes makin tinggi, kita kena bersedia. Itu je. Dia tak wajib, ia pilihan. Tapi nanti kita kena pilih lah sama ada kita nak pilih terkena COVID ataupun kita ambil dia booster. Macam tu. Senang kira selamatlah untuk saya katakan kalau kita ambil setiap 6 bulan pun tak ada efek yang mudarat pun kepada badan kita. Bahkan ianya melindungi kita. Betul ya doktor? Sebab macam Dr. Hana cakap, kalau dekat negara orang putih dia punya rakyat sebenarnya biasa je ambil injection setiap tahun untuk influenza. Bukan saja untuk budak, orang besar pun biasa ambil. Ni orang putih lah sebab dia ada seasonal changes dia kan, yang bila ada certain musim tu influenza dia akan naik. Jadi diorang memang tak nak kena. Kalau kena influenza memang akan rasa miserable kan. Jadi orang putih sebelum ni memang dah biasa ambil influenza setiap tahun. Cuma kita ni tak amalkan benda tu, kecuali macam Dr. Hana kan, dia ICU. Dia memang ambil setiap tahun. Tak ada masalah pun, bahkan ia memberikan perlindungan tambahan kepada penerima booster dose tu. Betul ya doktor?
Ya, mungkin orang tak sukalah side effect dia tu kan. Demam lah, macam tak sihat Ya. lah. Tapi itulah yang baik kita lalui setiap bulan masa ambil tu kan. Balik, lepas jab, demam, makan ubat. Macam tu lah. Ya, Tapi kita so bagi juga sebab kita nak bayi kita sihat. Nak anak kita sihat. Kita bagi juga. Kita fikir betul. macam tu lah. Baik, jadi saya rasa saya ada satu lagi soalan kepada Dr. Hana. Sementara tu mungkin kita boleh tengok ada soalan lain ke daripada rakan-rakan yang sedang menonton. Kalau ada mungkin boleh diajukan dan kita boleh tanyakan kepada panel-panel yang ditujukan soalannya ya. Satu lagi soalan Dr. Hana. Tadi Dr. Hana ada sebut mengenai varian Omicron kan. Dia baru kita rasa nak lega, nak relax, macam dah dengan Delta pun kita dah tak kisah pun sebab semua dah okey. Tiba-tiba keluar pula varian Omicron. Dan orang kata kan kita baru buka border Singapura yang laluan khas tu kan, tak payah kuarantin apa semua, tiba keluar pula Omicron. Katanya dekat Singapura pun dah ada detect, kat Malaysia pun ada detect. Jadi semua macam serabut balik. Semua orang mencapai satu tahap yang fatigue. Orang kata alamak varian baru ni yang lantak lah. Itu yang kita takut kan. Cuma Omicron ni Dr. Hana, rasanya adakah setakat ni ada tak maklumat yang mengatakan ianya lebih ganas daripada Delta? Yang saya dengar setakat ni Omicron ni dia lebih mudah menjangkit. Lebih more transmissible, tapi adakah ianya lebih ganas? Maksudnya kalau orang muda macam zaman Delta dulu tengah kemuncak tu, orang muda yang tak ada sebarang risiko pun boleh meninggal kan. Adakah varian Omicron ni dia boleh mengakibatkan kedahsyatan yang sama? Okey, nombor satu. Dan yang keduanya, kalau kita ambil booster ni kan, adakah booster ni dia akan melindungi kita lebih terhadap varian Omicron ni? Dan kalau kita tak ambil booster macam mana? Kalau kita tak ambil booster, adakah lebih terdedah dengan yang ambil booster? Ataupun kalau ambil booster ni insya-Allah memang tak kena varian Omicron tu. Mungkin Dr. Hana boleh memberikan sedikit pendapat? Terima kasih Dr. Firdaus. Sebenarnya varian Omicron ni memang baru. Saya pun tak ada semua jawapan tu. WHO pun belum ada data dan jawapan lagi. Jadi saya pun yang setakat ni kita tahu Omicron yang dia membuatkan dia lebih transmissible ni, kita detect dia mula-mula November November tahun ni daripada pelancong yang datang dari Afrika, South Africa. Orang tu tak vaksin dan dia pula ada ada HIV. Jadi dia mutasi dia memang banyak dekat spike protein tu. Kita tahu dulu kalau dekat Delta dia ada 9 mutasi pada spike protein. 13 mutasi pada spike protein di mana 9 mutasi pada spike protein berbanding dengan Omicron sampai 32 mutasi pada spike protein dan 10 daripada tu pada receptor binding site. Receptor binding site pada spike protein inilah yang akan bind dengan yang akan masuk dekat tapak ACE kita tu, dah masuk dalam tubuh kita. Jadi kita boleh tahulah kalau dia lagi bijak, dia memang boleh masuk lebih senang, berjangkit lebih senang. Tapi soalannya adakah dia menyebabkan penyakit lebih teruk daripada Delta? Sebenarnya tak ada data, masih kurang tak ada data lagi. Tapi yang kita nampak sejak November, maknanya sekarang baru Disember kan, awal Disember, yang kita nampak setakat ini so far tak lebih teruk daripada Delta. Itu yang kita nampak setakat 2 minggu ni. So terlalu awal untuk komen. Tapi yang pentingnya yang jadi concern ialah adakah test PCR kita boleh detect. Test yang kita ada ni boleh detect tak? Sebab ciri-ciri VOC ni, variant of concern ni, satu tu dia akan evade diagnostic test. Macam Delta dulu pun macam tu. Mula-mula kan Delta masa keluar tu orang 2-3 kali test PCR negatif, keempat berpositif. Tapi paru-paru dia semua dah ada tanda dah. Tanda COVID tu, jangkitan tu. Itu ciri-ciri VOC. That's why dia classify as VOC. Licik kita panggil. Jadi Omicron tu kemungkinan adakah dia macam tu, kita pun tak tahu. So far yang kita dia boleh mengelak. First time detect negatif padahal dah simptom dia dah full-blown macam tu. Tu satu, adakah kita boleh berjaya detect dengan PCR test? Kedua, adakah COVID vaksin berkesan ke tak? Itu pun concern juga tu. Kalau
kita tak perlu cakap lah COVID vaksin yang ada ni berkesan ke tidak. Yang penting kita naikkan tahap antibody kita dulu. Apa yang Betul. kita ada ni, apa whatever weapon yang kita ada, shield yang kita ada sekarang ni kita tingkatkan. That's why kerajaan suruh ambil booster. So that kalau kita kena Omicron, tak payah cakap lah, alah vaksin tak jalan. Rugilah kalau kita dah ada vaksin kan. Kita pakai je lah, mana tahu kalau paras tinggi tu dia jalan. Kita tak tahu sebab vaksin yang kita ada ni against spike protein. Dia kata walaupun bermacam-macam mutasi, insyaAllah boleh lagi. Setakat mana tu kita tak pastilah. Data masih itulah terhad Masih lagi. dikumpulkan ya doktor. Lagi kalau katakan adakah dia berkesan dengan antiviral yang kita ada setakat ni, antiviral kita pakai tu kan remdesivir, molnupiravir tu kan dengan monoklonal antibody itu pun masih dalam kajian ya. Masih dalam Baik. kajian. Selalunya kajian tu kita akan dapat beberapa bulan lah lepas ni. Macam Delta juga, masa Delta keluar Betul. dulu kan berebut-rebut orang buat study baru kan. Kita tunggulah, kita tunggu dah lihat dan sementara itu patuh SOP dan ambillah booster. Tu je. Betul. Apa yang kita ada kita guna. Kita tak payahlah Betul. cakap benda kita tak ada. Yang apa kita ada kita guna. Betul. Baik. Jadi kita jangan fikir sangat nak tunggu. Itu masalahnya doktor ya, semua nak tunggu result dulu, nak tunggu juga ada kajian yang besar-besar barulah nak ambil apa nama tu booster. Kita benda dah ada dan kita dah dibuktikan selamat. Kita ambil sahaja dan tingkatkan terus kita punya immunity di samping menjaga SOP. Jadi ada satu soalan dekat untuk Puan Siti Raihan. Dia tanya adakah bayi terkesan daripada Puan punya COVID tu? Maksudnya bayi tu kena COVID juga ke ataupun dia sihat sahaja? Okey, terima kasih atas soalan. Okey, alhamdulillah baby daripada lahir dia memang tak dapat jangkitan COVID lah. Maksudnya dia negatif. 2 kali di swab test. Doktor swab test 2 kali baby dan alhamdulillah memang negatif. Alhamdulillah. Oh, jadi bayi memang betul sihat tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Inilah. Jadi bayi kira tak ada kesan sampingan lah. Ni Puan Farhana tanya. Tak ada apa-apa sampingan, dia lahir sebagai bayi yang sihat sahaja ya. Dia cuma pramatang, jadi dia duduk di ward dengan keadaan tube dan sebagainya lah. Tiup susu, oksigen, apa semua. Sebab dia pramatang. Itu sajalah dalam dia punya efek COVID tu saya tak pastilah, tapi alhamdulillah saya tengok sihat sebab dia pun negatif. Perkembangan dia pun merangsangkan ya. Ya betul, perkembangan dia yang sekarang ni dah 4 bulan. Alhamdulillah semakin baiklah dan macam semakin sihat. Alhamdulillah. Baik. Jadi ada soalan seterusnya. Bagaimanakah kriteria pemilihan untuk dos penggalak ini? Adakah yang komorbid akan dapat dulu? Sebab ada rakan yang sihat tubuh badan dah dapat 1 Disember lepas. Manakala ada yang tak dapat pun temu janji lagi. Atau boleh terus walk in untuk dapatkan booster ni. Mungkin Dr. Hana boleh komen sikit bahagian ni. Okey, sebenarnya saya tak jaga PPV jadi saya pun tak pasti Tempat dia setengah tempat yang ada PPV yang boleh walk in, tolonglah pergi walk in Kalau tidak anda kena tunggulah temu janji. Cek MySejahtera doktor. Ya, cek MySejahtera. Ya, kalau dulu kan ingatlah dulu orang tunggu vaksin pun sama Excited. juga. Excited. Tunggu lama tunggu. Orang negeri sini dapat dulu, orang negeri sini dapat betul. kemudian dia. Ramai makan hati juga Orang yang sihat belah sini dapat dulu, orang yang banyak komorbid sini tak dapat lagi Tapi itulah kalau anda berpeluang di tempat anda ada PPV yang boleh walk in dan ambil Kita tahu kalau anda ambil Sinovac 3 bulan selepas Sinovac anda boleh ambil. Kalau anda katakan anda daripada overseas dan anda ambil Johnson & Johnson yang 1 dos tu, lepas 2 bulan boleh ambil. Tapi kita semua tak ada Johnson & Johnson lagi kan. Mana tahu orang yang daripada overseas orang yang ambil Pfizer ataupun AstraZeneca boleh ambil selepas 6 bulan boleh ambil tunggu MySejahtera ataupun walk in. Mana-mana yang lebih mudah untuk anda lah. Baik. Jadi senang cerita kita ni kena sentiasa kita kena bersemangatlah untuk tengok cek MySejahtera tu kan. Kalau kita rasa jaraknya dah mencapai tahap untuk ambil booster dose tu, rajin-rajinkanlah cek kan. Jangan lalai kan. Nanti terlepas susah nak dapat balik yang baru. Okey. Ada soalan seterusnya daripada Farizal Muhammad Rashid.
Dia cakap nature on COVID-19 variant ni dia makin lemah ke atau makin kuat? Macam contoh Omicron yang ditakuti rupanya mild sahaja. Ni Dr. Hana boleh jelaskan ke? Tadi rasanya ada jelaskan juga kan yang mutasi ni sama ada dia makin lemah ataupun makin kuat atau boleh dua-dua sekali. Macam saya sebutkan tadi, mutasi ni tak semestinya semakin kuat boleh jadi semakin lemah pun boleh. Tapi kita tak boleh, Omicron ni masih baru, yang kita tahu dia berjangkit tu sangat cepat kita pun tak tahu, dan dia berjangkit pula pada kita tak nampak kesan tu, mungkin juga dia bila terkena tu kepada orang yang dah vaksin. Jadi tak ada efek pun Kalau orang yang tak vaksin macam mana pula kan? Betul. Jadi kita pun tak pasti macam mana Yang penting siapa yang belum ambil tu ambil sebab saya tahu masih ada sebilangan kita yang tak ambil vaksin lagi, yang Betul. guna MySejahtera yang tipu punya. Ada bukan tak ada. Ada. Kami tahu memang ada. Memang ada. Memang ada pakai MySejahtera tipu, tapi nak tipu berapa lama anda nak tipu, dan benda ni nyawa sendiri nyawa sendiri dan ibu bapa sendiri Kita nampak masa start kita dah buka, PKP dah diangkat saya boleh nampak lah yang penuh dekat ICU tu orang-orang yang tak vaksin yang tak vaksin. Yang kesian tu anak tak vaksin, dia ajak mak bapak sekali jangan vaksin. Tak nak bagi mak bapak vaksin sekali, masuk ward masuk ICU. Selalu jumpa doktor macam itu? Ya, memang ada. Memang Dan ada. kami memang kadang-kadang ada orang cakap, doktor tak geram ke orang anti vaksin ni? Dah lah tipu-tipu semua, lepas tu bawa penyakit semua, lepas tu masuk ICU, demand sana macam ni, saya nak macam ni, saya nak macam ni. Betul, memang ada macam tu. Dan mereka sangat demand sebab dia ada persepsi buruk dia ada persepsi buruk pada orang hospital. Dia ingat kita semua nak buat uji kaji pada dia Padahal kami tak puasa lah tak puasa nak buat macam tu. Kami pun nak rehat, kami tak rehat lagi sebenarnya, belum dapat cuti betul-betul lagi ni tapi sebenarnya benda tu berbalik pada mereka sendiri yang hilang mak bapak mereka yang hilang pasangan mereka jadi nak berdegil berapa lama nak berdegil macam tu, ambil sebab kajian dah tunjukkan orang yang tak ambil vaksin risiko dia 5.5 hampir 5 ke 6 kali ganda dah dapat COVID berbanding orang vaksin. Tu semua orang tahu. Ini kajian last kali ni kajian November, baru November 2021 Orang yang tak vaksin risiko nak dapat COVID 5 ke 6 kali ganda. Orang yang pernah, lepas tu orang cakap, saya dah kena COVID dah, tak payahlah takut takkan kenalah lagi, tak payah ambil vaksin lah Orang yang ambil vaksin, orang yang tak vaksin dan pernah kena COVID, dia berisiko dapat infection 2 kali ganda. Maksudnya reinfection ke doktor? Maksudnya reinfection berbanding orang yang pernah dapat COVID dulu dan ambil vaksin. 2 kali ganda risiko. Ini data Ogos 2021. Tu. Jadi anda jangan ingat kita dah pernah kena COVID, kata natural immunity tu lebih kuat. Tak tak. Sebab kita dah tengok data yang September punya data, CDC punya data, orang yang pernah kena COVID hanya 2/3 saja dapat antibody. Itu pun 2/3 saja dapat antibody. Dan antibody tu pun tak berapa lama. Selalu lepas 3 bulan hilang. Dengan vaksin tahanlah 6 bulan kan. Tahan memang boleh dapat reinfection. Jadi jangan ingat kita dapat tu kita dah selamat sebab natural immunity ni tak terjamin. Ada orang dia ingat dia dapat COVID, dia dapat antibody tapi sebenarnya dia dapat long COVID je. Dia dapat side effect tapi tak dapat antibody. Ramai macam tu Jadi yang paling terbaik yang pernah kena COVID, ambil juga vaksin. Kalau ada booster, ambil juga booster. Sebabnya hybrid immunity itu yang paling baik. Hybrid immunity. Maknanya immunity yang kita dapat COVID dulu dan immunity yang kita dapat daripada vaksinasi. Itu paling bagus. Baik doktor. Ini kita ada soalan seterusnya. Adakah akibat tak ambil dos penggalak, rasanya Dr. Hana ada terangkan tadi kalau vaksin ni dia akan terus susut jadi sifar. Dia tak jadi sifar doktor, yang cuma tinggal sikit sahaja. Dan ni soalan yang kedua saya rasa ni lebih pressing. Bilakah budak 12 tahun kat bawah ni nak dapat vaksin? Adakah kerana umur mereka ni dianggap kebal daripada COVID, maka mereka belum menerima vaksin? Ini macam rasanya Cik Azman ni macam adalah
ayah yang concern lah kalau budak-budak sekolah rendah ni kenapa tak dapat lagi. Betul juga soalannya tu, sebab kalau kita lihat macam di Amerika, budak sekolah rendah pun dia dah start bagi vaksin doktor. Cuma Malaysia kita masih belum lagi ke arah approach tu. Adakah disebabkan dia tak selamat ataupun tak cukup data ataupun tak cukup bekalan, macam mana tu doktor? Okey betul, saya faham concern tu, sebab saya kalau ada anak yang sekolah rendah pun saya pun risau cuma anak saya semua dah besar-besar, jadi saya legalah. Sebenarnya benda yang membuatkan saya lega ialah bila family saya, mak bapak saya dah dapat vaksin, saya lega. Tapi paling lega sekali bila anak-anak semua dah dapat. Itu buat saya sangat lega. Betul di barat dan di Saudi semua tu, semua bawah bawah 12 tahun dah start dapat COVID vaccination mereka dah start dapat. Tapi sebab di Malaysia kita ada MPRA badan yang mengawal ubat yang masuk keluar. Jadi mereka nak buat, maybe dia akan tengok dululah. Kita tunggu dia lampu hijau daripada MPRA. Dia kata okey, selamat, baru buat. Tak apa, kita tunggu. Kita akan menghala ke arah itu lambat cepat sahaja. Sementara tu patut SOP dan kita kena vaccinate lah orang-orang dewasa sekeliling anak-anak tu. Itulah sebabnya kerajaan sementara tak boleh bagi budak ni, kita boosterkan dulu. Yang orang-orang di sekeliling dia tu, supaya budak-budak ni terlindung. Baik. Okey, terima kasih Dr. Hana. Jadi untuk pengetahuan rakan-rakan yang menonton sekarang ni, kalau ada yang masih belum complete vaksin, contohnya mungkin sebelum ni anti vaksin kan, lepas dengar forum ni hati terbuka kan, tiba-tiba nak ambil vaksin pula, alhamdulillah, ataupun dah dapat first dose, lepas tu nak ambil second dose tak boleh pula, tersangkut. Jadi sekarang PPV dah tak ada. Kita nak buat apa? Kalau untuk di Johor Bahru ni, saya kongsikan untuk Johor Bahru lah particularly, rakan-rakan yang menonton boleh pergi ke klinik kesihatan Mahmudiah, klinik kesihatan Bukit Indah ataupun klinik kesihatan Sultan Ismail, pergi dan dapatkan appointment. Boleh. Okey, dia tak marah punya kan. Pergi, dia je suka untuk kita ambil vaksin, pergi untuk dapatkan appointment. Kalau hari tu ada stok cukup dalam pengiraan dia mungkin akan terus bagi di waktu itu juga. Okey, kalau tak cukup stok, dia akan bagi appointment. Tak ada masalah. Just pergi saja ke klinik-klinik kesihatan yang telah saya nyatakan tadi. Kalau di daerah atau negeri lain mungkin kena call MySejahtera punya helpdesk lah. Tapi benda tu boleh diaturkan. Dia tak akan habis stok vaksin. Dia tak akan ada bila dah habis first dose tu, second dose tu lepas, dah awak tak boleh ambil dah ni, awak dah tak ada peluang, awak terlepas, kena bayar. Tak ada. Kerajaan akan sentiasa membekalkan vaksin untuk second dose ni dan juga dos penggalak secara percuma. Cuma perlu dapatkan appointment-nya dahulu. Baik. Ada apa-apa soalan lagi ke yang kita lihat daripada Facebook, Urus Setia? Kalau kita tengok kat sini. Saya rasa okey. Yang ni. Daripada Encik Aziz. Salam, adakah mereka yang sudah terkena jangkitan COVID boleh mendapat jangkitan berkali-kali? Ada yang mengatakan apabila sudah mendapat jangkitan COVID tidak lagi mendapat jangkitan. Apa ni, tak nampak mendapat jangkitan kerana sudah menjadi antibody dalam badan. Mungkin Dr. Hana boleh bagi pencerahan sikit sebab tadi dah jawab kan doktor. Cuma mungkin yang ni dia tak jelas lagi. Dia kata, yelah kan dah kena COVID, dah ada antibody, tak akan kena lagi. Itu mungkin Dr. Hana boleh bagi pencerahan sikit. Okay, terima kasih Cik Aziz atas soalan tu, soalan yang baik. Ramai ingat selepas kena COVID mereka ada antibody. Tapi antibody tu serupa juga antibody yang dapat daripada vaksinasi. Selepas beberapa bulan dia akan turun. Cumanya kalau antibody, kalau daripada vaksin, daripada jangkitan ni, dia akan menurun seawal 3 bulan. Seawal 3 bulan dah start turun. Jadi dia tak ada apa yang kekal lah sebenarnya dalam badan kita ni. Dia boleh menurun dan dia tak mencegah, dia tak menjamin tak dapat jangkitan kedua. Kami jumpa banyak kali orang dapat jangkitan orang dapat jangkitan kedua. Jangkitan ketiga so far saya tak pernah jumpa, tapi pernah dengar ada orang dapat jangkitan ketiga. Tapi ada jangkitan kedua tu selalu kerap. Jadi ambil. Kalau kena COVID, sembuh je COVID, cepat-cepat ambil.
Sebabnya anda boleh dapat hybrid immunity. Memang melambunglah naik antibody anda lepas tu. Tapi jangan lupa juga bila anda baru dah kena COVID dan anda ambil vaksinasi, memang side effect tu lebih. Side effect anda memang akan lebih daripada orang biasa. Memang betul. Orang yang dapat side effect lebih selepas kena COVID, selepas kena vaksin ialah perempuan berbanding lelaki, orang muda berbanding orang tua, orang yang pernah kena COVID. Memang side effect pada mereka lebih teruk dan lebih lama. Tapi cuma bagusnya 40% orang yang ada long COVID akan hilang simptom dia selepas dapat vaksin. Cukup 2 dos tu. 40% up to 40%. Dia bukan 100% dia ataupun berkurangan. Ada kawan saya tu sebelum tu ada banyaklah long COVID dia, cikgu kan dia mengajar lagi lah. Badan penat, semput apa semua. Lepas cukup 2 dos dia perlahan-lahan satu hilang. Lama-lama dah tak ada dah long COVID dia. Hilang terus. Alhamdulillah tapi bukanlah semua 40% Jadi ambil. Baik, jadi kalau yang ada long COVID dan tak pernah ambil tak lengkap dos tu, ambil dengan harapan insya-Allah dia akan membantu doktor simptom long COVID tu. Sebab kalau long COVID ni pergi hospital pun biasanya kita tak bagi apa ubat pun sebab kita harap dia akan baik sendiri. Tapi kalau yang tak ambil vaksin lagi, kalau dah ambil tu insya-Allah dia akan dapat membantu untuk meredakan gejala-gejala long COVID tu. Jadi saya rasa kita ada, ini soalan terakhir lah soalan terakhir daripada Cik Isyamuddin. Sebenarnya selama mana vaksinasi kedua dan ketiga ni bertahan? Maksudnya doktor dia tanya tu mungkin adakah setiap dos ni memang 6 bulan sahaja dia bertahan ataupun mungkin dos ketiga ni dia bertahan lama sikit daripada dos kedua ataupun kita tak tahu lagi. Macam mana doktor? Sebenarnya saya pun tak tahu lagi Samalah dulu masa orang cakap dos ketiga perlu, kerajaan kata mungkin tak perlu. Kita tengok perlu. Kita pun tak tahu sebab COVID ni benda baru, vaksin COVID pun vaksin baru. Jadi kita pun tak tahu lagi akan datang macam mana. Tapi yang kita nampak memang kita punya antibody tu berkurang selepas 6-7 bulan. Tu memang betul. Dia akan berkurang tapi bukan dia kurang jadi zero. Dia ada parasi rendah ada je. Jadi kalau kita diserang di saat yang antibody kita rendah, kita boleh dapat jangkitan dan mungkin jangkitan tu tak teruk sangat Mungkin boleh dapat Dan satu lagi saya nak pesan orang yang suka ambil jamu ke apa ni, tolonglah jangan ambil dan janganlah ambil ubat apa-apa sebelum kena vaksin. Kalau anda ada penyakit masalah perubatan tu lain Kalau anda kata anda ambil jamu ataupun anda nak ambil Panadol ke ubat tahan sakit, jangan ambil sebelum vaksin. Jangan ambil. Kalau boleh jamu tu tinggal terus sebab jamu tu memang dia akan membuatkan anda punya antibody tak boleh naik tinggi. Tak Orang Malaysia ni suka ambil jamu. Orang Malaysia ambil jamu ramai. Orang tua-tua, orang muda, jamu kurus, jamu putih, jamu tu, jamu ini kan. Dia memang dia ada efek. Dia tak boleh, antibody tu tak boleh naik tinggi. Dia akan terbantut. Maksudnya askar tu tak dapat di-train dengan baik. Tak orang lain boleh dapat 100%, mungkin anda dapat 40%. Pergi termasuk juga ubat tahan sakit sebelum tu ambil selepas. Panadol ke ubat tahan sakit ke selepas. Okey, baik. Itu informasi yang sangat berharga. Jadi doktor, sebelum kita tutup ni, alang-alang Doktor Hana ada sebut pasal ubat lah Saya nak tanya sikit saja berkenaan satu ubat yang sangat popular ni. Apa nama ubat tu doktor? Ubat yang sangat popular orang ambil untuk COVID ni. Yang orang ambil untuk macam mana? Ubat cacing. Ubat cacing. Apa nama tu doktor? Ubat tu. Adakah ubat tu berkesan? Maksudnya daripada kita ambil third dose baik kita ambil ubat tu. Adakah apa pendapat doktor? Lupakanlah ubat tu. Lupakan Lupakanlah, tak jalan pun. Dah ada data pun kan, kita punya dah ada data. Dia kata tiada perbezaan. Tu data kita sendiri, data overseas pun memang ada, tak berkesan. Yalah. Kalau berkesan dah lama kita guna doktor betul ya? Kalau berkesan kita pun nak guna kalau dah berkesan sikit pun kami guna. Betul. Ni memang tak ada kesan langsung. Kalau berkesan sikit pun kami guna. Betul. Baik. Jadi terima kasih saya ucapkanlah kepada Dr. Hana di atas penjelasan tu dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua panelis hari ini sebab masa pun sudah sampai ke penghujungnya dan
banyaklah informasi dan perkongsian yang kita dapat perolehi pada hari ini. Saya harapkan rakan-rakan yang menonton pada hari ini boleh tolong sebarkan sebab ini informasi yang otentik datang daripada pakar sendiri, datang daripada pengalaman bekas-bekas pesakit sendiri. Jadi benda yang baik kita sebar-sebarkan untuk sama-sama kita tingkatkan kesedaran kita, untuk sama-sama kita membendung pandemik COVID-19 ni. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada Dr. Hana Hazrami di atas kesudian untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Terima kasih Dr. Hana. Sama. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Puan Sabrina dan juga Puan Rehan di atas perkongsian pengalaman peribadi benda yang personal yang begitu mendatangkan kesan kepada hati yang telah dikongsikan. InsyaAllah dengan pengalaman yang dikongsikan ini sama-sama kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran untuk kita baiki lagi diri kita, untuk kita sama-sama tingkatkan kesedaran kesihatan kita. Jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi forum online kita pada hari ini. Sesungguhnya segala sahaja yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebarang kekurangan itu berasal daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Dengan itu stay safe, amalkan SOP, jangan lalai, ambil booster sekiranya mendapat temu janji yang diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hana. Terima kasih Terima kasih semua. semua.